Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu seperti biasa dalam rancangan Al-Kulliyah. Dan untuk siri kali ini kita akan bicara satu topik, tajuk yang begitu sesuai dan sinonim dengan keadaan suasana hari ini, bila mana kita menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita bicarakan tajuk kita 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita akan bicarakan dulu tentang bilakah tarikh sebenar wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa pendapat. Ada pendapat mengatakan baginda wafat pada tanggal 13 Rabiul Awal. Dan mengikut pendapat yang asah, satu qaul dan pendapat yang mu'tamad yang mengatakan bahawa tarikh wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pada tanggal hari Isnin bersamaan 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Jun tahun 630 Masihi, di mana umur baginda pada ketika itu, hari wafat baginda umurnya ialah 63 tahun 3 hari mengikut kalender Qamariyah, mengikut kalender Islam. Tetapi kalau mengikut kalender Masihi, mengikut kalender Syamsiyah, umur Nabi ialah 61 tahun 84 hari. 61 tahun 84 hari. Walau bagaimanapun, persoalan pertama sekali yang kita akan bicarakan sebelum baginda wafat, persoalannya apakah baginda tahu, apakah baginda sedar yang baginda akan menamatkan tugasnya sebagai Rasul, sebagai Nabi? Apakah baginda tahu yang baginda akan menemui ajalnya? Sebenarnya apa yang kita dipahamkan bila sebut soal ajal, tak seorang tahu yang dia akan mati, tak seorang tahu yang dia akan meninggal dunia. Cuma bagi diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kemungkinan yang baginda tahu yang baginda akan meninggalkan umat-umatnya. Baginda tahu yang tugasnya akan berakhir berdasarkan beberapa faktor. Fakta pertama, berdasarkan semasa Rasulullah mengerjakan haji wida', masa baginda mengerjakan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah, semasa Nabi membaca khutbah yang terakhir, Nabi ada sebut, dia kata apakah selepas ini tak akan berjumpa lagi ataupun tidak. Nabi bayangkan seolah-olah ini haji terakhir untuk dia. Satu. Dan yang kedua, mengikut pendapat ulama mengatakan Nabi tahu yang baginda akan meninggalkan umat-umatnya, yang baginda akan menyelesaikan tugasnya bila mana pada waktu Hajjatul Wida', masa Nabi mengerjakan haji akhir ini, turunlah ayat yang terakhir daripada Al-Quran, iaitu ayat 3 daripada surah Al-Ma'idah, di antara yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud hari ini, kata Allah, hari ini, hari masa Nabi sedang berada di Arafah, ketika Nabi sedang mengerjakan haji yang terakhir, maka turunlah ayat ini, ayatnya yang terakhir daripada rangkaian ayat-ayat Al-Quran, iaitu ayat bermaksud hari ini, kata Allah, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan bagi kamu nikmat aku, dan aku ridalah Islam
sebagai agamamu. Dengan tua ayat ini Nabi dah rasa dah, seolah-olah Islam sudah sempurna, tugas dia sudah sempurna, lepas ini dia akan kembali menghadap Allah SWT. Cuma Nabi tak beritahu secara direct, yang kata ajal aku semakin hampir, dia tak kata. Tapi daripada apa yang Nabi bayangkan, Nabi sebut, seolah-olah dipahamkan yang ajal Nabi mungkin tidak lama. Sebab tu riwayat mengatakan selepas selesai Nabi mengerjakan Hijjatul Wida', selesai mengerjakan haji, macam mana kita tahu haji bulan dia Zulhijjah, mungkin akhir Zulhijjah Nabi balik ke Mekah, balik ke Madinah. Riwayat mengatakan pada tanggal 28 hari bulan Safar, 28 hari bulan Safar, Nabi mula jatuh sakit. Seolah-olahnya kalau tuan-tuan lihat di sini, jarak antara haji dengan Nabi jatuh sakit tak begitu lama. Habis haji, habis Zulhijjah, masuk Muharram. Masuk Muharram, Safar, 2 bulan. Artinya pada tanggal 28 hari bulan Safar, kebetulan hari itu Nabi di rumah isteri Maimunah. Bila Nabi di rumah isteri Maimunah, jatuh sakit. Dipanggil semua isteri-isteri baginda. Maka mereka bersetuju. Walaupun hari ini giliran Maimunah, Nabi ada di rumah Maimunah, tetapi semua isteri-isteri Nabi setuju supaya Nabi yang sakit dibawa balik ke rumah isteri Aisyah. Dengan persetujuan para isteri semua, maka Nabi pun dibawa balik ke rumah Aisyah, dan pada tanggal 12 Rabiul Awal baginda mengembuskan nafas yang terakhir. Mungkin ini kan cerita panjang lebar selepas ini. Cuma yang penting dalam konteks ini seolah-olahnya Nabi tahu yang tugasnya selesai, tanggungjawabnya selesai, dan tak lama dia akan kembali menghadap Rasulullah Allah SWT di usia 63 tahun 3 hari mengikut kiraan bulan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, cuma dalam konteks ini kita lihat ya, bagaimana reaksi, bagaimana keadaan umat Islam, khususnya para sahabat, bila mana mereka mendapati yang baginda sakit. Sebab mungkin kita baca dalam sejarah, tak ada langsung menyebut tentang baginda sakit, baginda dirawat di rumah sakit pun tak disebut, tak dinyatakan. Tak kata Nabi pernah sakit, tak sebut langsung. Berarti ada kemungkinan sepanjang hayat baginda 63 tahun, baginda tidak pernah sakit. Saat baginda nak wafat, duit cash dalam simpanan hanya 7 dinar. Bukan 7,000, bukan 7 juta, 7 dinar. Subhanallah. Lalu Nabi kata pada Aisyah, ya Aisyah, aku ada simpan duit 7 dinar. Ambil duit itu, sedekahkan kepada fakir miskin. Daripada Abu Dzar radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyumanmu di hadapan saudaramu dikira sebagai sedekah. Hadis riwayat daripada Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton sekalian? Anda masih lagi berada dalam rancangan Al-Kuliah. Sebelum kita nak menyambung kuliah bersama dengan penceramah, anda bersama dengan saya, Azamuddin Zainal, dalam segmen Sunnah Sana Sini. Hari ini kita akan bincangkan sunnah yang paling mudah, paling senang. Sunnah apa? Sunnah senyum. Sudah pasti bila kita nak buat apa-apa pun, kita mulakan dengan senyum. Senyum tidak memerlukan apa-apa modal. Dengan senyum ini, kita telah dikira sebagai pahala sedekah. Mungkin ada masyarakat dia tengah penat, orang tengah ada masalah. Tapi bila kita senyum, jadilah memudahkan masalah. Tengok macam ni. Tak nak senyum langsung. Jadi macam mana tu? Sedangkan senyum ini merupakan satu yang berjangkit. Bila kita senyum, insya-Allah orang lain juga akan senyum dengan kita. Tengok macam ni.
Jadi dia akan menceriakan suasana. Bila kita jangan mengharapkan orang untuk senyum kepada kita, tetapi kita mengharapkan kitalah senyum kepada orang, kerana senyum itu boleh berjangkit dan senyum juga boleh memberikan aura yang positif dan senyum juga akan memberikan kita awet muda. Jadi teruskan senyum dan lakukanlah sunnah di sana sini, kerana senyum tidak perlu kata apa-apa, dikira sebagai sedekah dan mendapat pahala mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan kita dengar kuliah daripada penceramah. Mungkin kita baca dalam sejarah, tak ada langsung menyebut tentang baginda sakit, baginda dirawat di rumah sakit, pun tak disebut, tak dinyatakan. Tak kata Nabi pernah sakit, tak sebut langsung. Berarti ada kemungkinan sepanjang hayat baginda 63 tahun, baginda tidak pernah sakit. Maka di akhir hayat baginda, di usia baginda 63 tahun, jatuh sakit. Walaupun di peringkat awal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sakit Nabi tidak begitu berat. Cuma diriwayatkan baginda rasa pening kepala. Berasa pening kepala, berasa macam sakit kepala, ditambah dengan sakit belakang dan terasa orang kata sakit ulu hati dalam perut. Ini yang tiga benda yang Nabi rasa. Yang pertama pening, yang kedua sakit belakang, yang tiga terasa sakit dalam ulu hati, dalam perut dia. Dah. Itu dia saja. Cuma dalam konteks ini kita lihat ya, bila mana Nabi sakit, walaupun rasa pening, sakit belakang, sakit perut, tapi baginda tak boleh pergi masjid. Maka baginda Rasulullah SAW mengarahkan supaya Sayyidina Abu Bakar mengambil alih tugas baginda mengimamkan sembahyang di masjid. Cuba tengok tuan-tuan. Baginda kalau sakit sikit biasa, tidak pergi masjid. Tapi sakit dia semakin kuat, dah semakin tenat, dia suruh Bakar tolong imamkan sembahyang di masjid, jadi imam. Maka Abu Bakar lah yang mengambil alih tugas imam sepanjang baginda Rasulullah gering ataupun sakit. Beberapa hari, ada riwayat mengatakan berbelah-belah hari. Tiba-tiba pada suatu pagi, suatu subuh, baginda pergi ke masjid. Dah sakit, pergi ke masjid. Subuh. Dipimpin, dipapah oleh Ali bin Abi Talib, sepupu dia ataupun anak angkat dia. Ali papah Nabi pergi masjid. Kebetulan di masjid Abu Bakar sedang bersiap sedia nak jadi imam sembahyang. Orang tengok Nabi datang ke masjid, seronoknya para sahabat. Sebab tengok Nabi dah sihat, Nabi datang ke masjid. Maka Abu Bakar pun sila, ya Rasulullah, okey, ambil tempat imam, jadi imam sembahyang. Nabi kata, ya Abu Bakar, teruskan menjadi imam, aku ikut belakang. Nabi minta Abu Bakar teruskan jadi imam. Di sini diriwayatkan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bila lihat Nabi dah ke masjid, sahabat-sahabat seronok. Sahabat-sahabat seronok ingat Nabi dah sihat, alhamdulillah. Maka sebab itu diriwayatkan selesai sembahyang, melihat Nabi di masjid, Ali bawa Nabi balik ke rumah. Abu Bakar selepas menjadi imam subuh pergi menghadap Rasulullah, minta izin, ya Rasulullah, asal saya hari ini saya nak keluar dari Madinah, nak pergi ziarah keluarga saya. Minta izin kepada Rasulullah. Sama ni tak berani keluar, takut-takut berlaku sesuatu. Tapi tengok Nabi dah sihat, pergi masjid, boleh masuk jemaah berjamaah. Abu Bakar minta, ya Rasulullah, minta izin nak pergi ziarah keluarga saya. Nabi izinkan. Maka tak disangka-sangka rupanya itu merupakan perjumpaan terakhir Nabi dengan para sahabat, dan kali terakhir dia menjejaki dalam masjid. Rupanya dia balik rumah lepas subuh, Abu Bakar dah pergi, sakit makin tenang. Subhanallah. Ada riwayat mengatakan pagi itu Abu Bakar minta izin pergi keluar, pergi ziarah keluarga dia. Maka ada riwayat mengatakan pula pagi itu juga Nabi mengembuskan nafasnya yang terakhir. Subhanallah. Walaupun ada tanda-tanda sihat, tapi baginda langsung tak punya reaksi yang baginda akan wafat. Akhirnya baginda wafat juga. Maka sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, cuma sedikit pandangan. Sepanjang baginda gering, sepanjang baginda sakit, ada orang mengatakan, tuan-tuan bayanglah, daripada 28 hari bulan Safar, 28 Safar, sampai saat Nabi meninggal dunia, wafat pada tanggal 12
Rabiul Awal. Daripada Safar 28 Safar masuk habis Safar Rabiul Awal. Artinya 28 ada kemungkinan 14 hari Nabi sakit. 14 hari Nabi sakit. Baik, sepanjang 14 hari ini apa baginda buat? Macam mana baginda melaksanakan tugasnya? Subhanallah. Kalau terlihat tuan-tuan, seorang Nabi Rasul, walaupun dia sakit, tapi dia masih merancang di segi strategi macam mana nak berperang, nak meloki negara lain. Maka dalam masa inilah baginda mengatur strategi peperangan dengan melantik masa sakit ni. Dia melantik Usamah bin Zaid, seorang anak muda, seorang pemuda yang masih belasan tahun nak pergi memerangi kabilah Arab sekitar Madinah, termasuk nak perang dengan Rom. Nabi lantik Usamah bin Zaid dalam masa dia sakit. Tetapi Zaid, Usamah bin Zaid, walaupun dia dilantik dan baginda Rasulullah sebagai ketua perang, yang sepatut dia pergi perang dan siap sedia semua dah. Ketika memandang keadaan diri Nabi yang sakit, dia tunggu takut apa berlaku. Baik, kesimpulannya, dalam suasana gering, sempat baginda mengatur strategi, melantik panglima perang. Dan yang kedua diriwayatkan, baginda suruh Bakar, ya Abu Bakar, kamu jadi imam semayang di masjid. Secara resmi dilantik Abu Bakar menjadi imam, menggantikan dia. Dua. Dan yang ketiga, ada riwayat mengatakan sepanjang baginda sakit, baginda sempat memerdekakan 40 orang hamba. Subhanallah. Sempat lagi baginda memerintahkan supaya simpulan-simpulan ini yang hamba ini, yang ditawan perang ini, 40 orang dibebaskan. Dan akhir sekali ada diriwayatkan, semasa baginda kering, kebetulan subhanallah, kebetulan pada ketika itu Nabi masih ingat ada dalam simpanan dia wang tunai 7 dinar. Subhanallah, tuan, seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin agung, saat baginda nak wafat, duit cash dalam simpanan hanya 7 dinar. Bukan 7,000, bukan 7 juta, 7 dinar. Subhanallah. Lalu Nabi kata pada Aisyah, ya Aisyah, aku ada simpan duit 7 dinar. Ambil duit itu, sedekahkan kepada fakir miskin. Itu yang sebab melakukan. Subhanallah. Ini dalam suasana sakit, sempat lagi mensedekahkan 7 dinar ke alam simpanan dia. Sebab tu baginda, nanti kita tahu, saya berdoa, ya Allah, matikanlah aku sebagai seorang miskin. Itu doa. Minta supaya dia dimatikan dalam keadaan miskin. Betul. Allah terima doa ni. Masa baginda nak wafat hanya ada 7 dinar saja. Kita Masya Allah hari ni ya, kita nak meninggal dunia banyak nak kata kita, wallahu a'lam, tak tahulah. Tapi ini mana apa yang baginda buat dan masa masih uzur, masa masih gering sebelum baginda menyahut panggilan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Hadi dan saya Amar dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Untuk segmen ini, kami akan bawakan kepada anda semua penonton di rumah satu perkataan bahasa Arab yang kita gunakan dalam rukun solat kita, iaitu kaf, ba, ro. Kaburo. Kaburo ini bermaksud besar. Contohnya kita gunakan dalam takbir, Allahu Akbar, yang kata dasar akbar itu sebenarnya ialah kaburo. Jadi dalam setiap peralihan rukun fi'li atau rukun perbuatan, kita gunakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Betul, bermaksud kita sentiasa memuji Allah setiap kali kita beralih rukun fi'li, kita memuji Allah, kita katakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Merujuk kepada perkataan kaburo. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu depan dengan perkataan-perkataan yang lebih akan membantu anda untuk khusyuk dalam solat sehari kita. Insya-Allah jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana apa yang baginda buat dan masa masih uzur, masa masih gering sebelum baginda menyahut panggilan ilahi.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai seorang Rasul yang perlu kita kenang, perlu kita ingat jasa-jasa baginda. Walau bagaimanapun, dalam konteks ini saya masih teringat semasa Nabi mengerjakan Hajjatul Wada', iaitu khutbah yang terakhir. Dinamakan khutbah yang terakhir. Ada orang panggil khutbatul wada', ada orang panggil khutbah al-balagh, dan berbagai nama sebut. Yang pentingnya untuk makluman tuan-tuan dan semua, kalau sekiranya Nabi dalam Islam, Nabi menyampaikan khutbah Jumaat yang pertama semasa di Masjid Quba dalam rangka hijrah. Cuba tengok. Selepas berlaku Isra' Mi'raj, selepas diwajibkan semayang, hampir setahun Nabi di Mekah tidak ada semayang Jumaat. Pasal apa? Jangankan nak buat Jumaat, nak berjemaah pun tak boleh. Walaupun dekat Nabi ada Masjidil Haram, tak boleh sebab diganggu oleh orang-orang musyrikin, orang Quraisy. Nak semayang pun secara sulit-sulit, secara sembunyi-sembunyi. Sehinggalah berlaku hijrah. Dalam perjalanan ke Madinah, singgah di Quba, bina satu masjid. Bukan macam masjid ni. Masjid Quba tu kecil tuan-tuan. Batangnya dibelah pelepah taman buat tiang. Ambil daun taman buat atap. Maka terbina sebuah masjid yang dinamakan Masjid Quba. Di situlah Nabi semayang Jumaat yang pertama dalam Islam. Kalau ini yang pertama, maka Jumaat yang terakhir ialah masa Nabi mengerjakan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah. Mungkin persoalan sini tuan-tuan ya. Kalau sekiranya kita katakanlah Fathu Mekah, Nabi tawan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Ingat ya, Nabi dan para sahabat masuk semula kota Mekah, tawan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Ingat, setelah 8 tahun di Madinah, Nabi balik semula ke Mekah, tawan kota Mekah, bersih kota Mekah daripada segala patung-patung berhala. Maka Nabi sempat mengerjakan umrah. Itu bukan musim haji lagi. Baik. Nabi balik ke Madinah pada tahun ke-9. Nabi nak pergi mengerja haji, tak dapat sebab masa itulah selepas kota Mekah dibuka, selepas Nabi tawan kota Mekah, tahun yang ke-9 itu dinamakan tahun yang paling sibuk bagi Rasulullah SAW, di mana perwakilan daripada negara-negara sekitar datang untuk bai'ah masuk Islam. Masa itulah tahun ke-9 lah. Tahun yang paling ramai orang masuk Islam. Datang wakil-wakil daripada kabilah-kabilah jumpa Nabi untuk buat bai'ah, buat perjanjian. Aku janji, aku setia mereka masuk Islam. Sehingga Nabi kata, "Ya Abu Bakar, kamu pergilah bawa orang Islam mengerjakan haji." Tahun yang ke-9, Abu Bakar yang membawa rombongan pergi mengerja haji. Nabi suruh Abu Bakar juga. Bahkan pergilah Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali pergi mengerja haji pada tahun ke-9. Nabi tak pergi. Sampai tahun ke-10 barulah Rasulullah ada peluang mengerjakan haji. Dan bila mana masyarakat Islam tahu yang Nabi nak mengerjakan haji, Masya Allah, dia orang berkumpul di Madinah tuan-tuan, melebihi 100,000 orang. Ya Allah, berkumpul di Madinah lebih 100,000 orang. Kerana apa? Nak ikut Nabi mengerja haji. Akhirnya bertolak Nabi dengan kumpulan dia seramai lebih 100,000 orang mengerjakan haji yang dikatakan Hajjatul Wada'. Maka pada ketika haji ini kebetulan masa di Arafah berlaku pada hari Jumaat. Maka Nabi menyampaikan khutbah yang terakhir yang dinamakan khutbatul akhir ataupun khutbatul wada' semasa mengerjakan Hajjatul Wada'. Maka dalam khutbah inilah apa yang dapat kita buat kesimpulan. Walaupun panjang khutbah Nabi ketika dia di Arafah semasa mengerjakan haji, cuma yang kita dapat membuat kesimpulan pertama sekali, Nabi melarang umat Islam melakukan pertumpahan darah. Nabi melarang umat Islam jangan melakukan pertumpahan darah. Itu Nabi sebutlah khutbah dia. Yang kedua, Nabi peringatkan
isteri-isteri, jaga isteri-isteri. Istausu bin nisa'i khara, jaga isteri-isteri. Mana Nabi nasihatkan supaya suami-suami berbuat baik dengan isteri-isteri mereka. Dan yang ketiga, mana di akhir khutbah baginda, Nabi suruh supaya orang-orang yang punya amanah, punya tanggungjawab melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya. Makanya dikatakan khutbah yang terakhir yang dinamakan khutbatul wada' Rasulullah SAW semasa baginda mengerjakan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah. Ya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita lihat dalam konteks ini, khutbah Nabi begitu panjang sekali. Banyak menekankan soal-soal kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Jadi lepas lebih balik daripada haji, selesai mengerjakan haji, balik ke Madinah, maka tak berapa hari, ikut riwayat mengatakan pada tanggal 28 Safar, lepas Safar, Muharram Safar, awal. Pada tanggal 28 Safar, Nabi jatuh sakit dan terus membawa kepada wafatnya baginda Rasulullah SAW, iaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma untuk makluman kita, untuk makluman tuan-tuan, apa yang saya dipahamkan, kalau baginda wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, mengikut qaul yang asah, mengikut pendapat yang asah, dan pendapat juga mengatakan Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya Nabi lahir 12 Rabiul Awal, wafat pun 12 Rabiul Awal. Dan diriwayatkan Nabi berhijrah. Nabi keluar daripada kota Mekah, pergi ke Madinah, masuk ke kota Madinah. Hari baginda masuk ke kota Madinah juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di sini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, cuma untuk sedikit renungan kita. Ulama-ulama cuba bincang. Kalau baginda dilahirkan 12 Rabiul Awal, baginda hijrah masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal, dan baginda wafat mengikut qaul yang asah juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ulama-ulama cuba bincang, apa kaitan, apa kelebihan 12 Rabiul Awal dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kena mengena angka 12 dalam kehidupan kita masyarakat Islam. Jadi bila ulama buat kajian, buka Quran, tak ada sebut. Cari hadis, tak ada sebut. Buka kitab-kitab yang mu'tabar, tak ada sebut. Akhirnya, kata ulama, kalau begitu, La ilaha illallah, inna likulli mautin sakarat. Ketahuilah, setiap kematian itu adalah penyiksaan. Setiap mati itu seksa, dan mati itu seksa. Nabi tahu yang dia akan mati. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, cuma untuk sedikit renungan kita. Ulama-ulama cuba bincang. Kalau baginda dilahirkan 12 Rabiul Awal, baginda hijrah masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal, dan baginda wafat mengikut qaul yang asah juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ulama-ulama cuba bincang, apa kaitan, apa kelebihan 12 Rabiul Awal dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kena mengena angka 12 dalam kehidupan kita masyarakat Islam. Jadi bila ulama buat kajian, buka Quran, tak ada sebut. Cari hadis, tak ada sebut. Buka kitab-kitab yang mu'tabar, tak ada sebut. Akhirnya, kata ulama, kalau begitu, 12 Rabiul Awal tak ada sebarang makna dalam kehidupan Nabi maupun umat Islam. Cuma berlaku 12 Rabiul Awal itu secara musadafah, secara tak disengajakan. Oleh itu, ulama kata jangan percaya pada angka.
Kerana angka tidak punya sembarang musibat. Angka tak punya sembarang peranan. Cuma saya sebut masalah ini sebab hari ini saya lihat sudah ada orang Islam mula percaya pada angka. Sengaja saya bawa cerita ini, ulama kata jangan percaya pada angka. Angka tidak punya sembarang peranan. Tetapi hari ini sudah ada umat Islam yang percaya pada angka. Kadang-kadang dia pilih nak kahwin tarikh sekian-sekian. Letak hantaran pula dengan nombor sekian-sekian. Oh, nak kahwin letak hantaran 8,800, 88 sen. Yang 8 semua tu pasal apa? Tu ada orang percaya pada angka tu. Ada orang nak kahwin dia letak hantaran 9,999 sen. Yang 9 semua tu pasal apa? Jangan percaya pada angka. Sebab angka tidak punya sebarang peranan. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, untuk renungan kita nak lihat detik-detik terakhir hayat Rasulullah. Kita nak lihat macam mana detik-detik terakhir hayat Rasulullah. Baik. Mungkin sebelum ini saya cerita, saya sebut tadi, Nabi mula jatuh sakit pada tanggal 28 hari bulan Safar. Ketika itu kebetulan baginda berada di rumah Maimunah. Sebab Nabi ni ikut giliran dia. Kalau hari ni di rumah isteri ni, maka isteri itulah. Hari ni giliran isteri ni, isteri itulah. Kebetulan hari itu kena giliran Maimunah. Nabi sakit di rumah Maimunah. Tetapi sebab baginda sakit, dipanggil semua isteri baginda, berbincang, dan semua bersetuju, begini sajalah. Tak usah fikir giliran lagi dah. Okey, nak baginda gering, baginda sakit, kita setuju sajalah supaya baginda dibawa balik ke rumah isterinya Aisyah. Maka bawalah Nabi balik ke rumah Aisyah. Di situlah Nabi duduk sehingga wafat baginda pada tanggal 12 Rabiul Awal. Baik. Yang pertama sekali, ya, selepas baginda berpindah ke rumah Aisyah, dipapah oleh Fadl bin Abbas, sepupu dia juga, dengan Ali dengan Fadl, papah Nabi, bawa Nabi balik ke rumah Aisyah. Maka sepanjang baginda di rumah Aisyah, kalau daripada 28 Safar sampai 12 awal berapa hari? Banyak. Maka dijaga oleh Sayyidatina Aisyah. Baik, di antara kata-kata terakhir Rasulullah, cuba tengok ya. Saya sempat kita rujuk dalam kitab-kitab yang saya baca. Di saat-saat akhir hayat baginda, di antara apa baginda kata yang diriwayatkan Aisyah, sebelum baginda mengepuh nafas yang terakhir, apa yang Nabi kata? Kata Aisyah, mintakan aku sebekas air. Ini saat-saat akhir. Nabi minta, ya Aisyah, tolong bawa untuk aku sebekas air. Maka Aisyah pun pergi ambil sebekas air, satu kadah mangkuk, bawa sikit air Nabi. Bila Nabi ambil mangkuk air tadi, Nabi masukkan tangan ke dalam bekas air tadi, Nabi sapu muka dia. Nabi kata, la ilaha illallah, inna likulli mautin sakarat. Saya ulang lagi sekali. Bila Aisyah bawa datang tu mangkuk air, bekas berisi air, di saat-saat akhir hayat baginda, Nabi ambil mangkuk air tu, Nabi masuk dalam bekas, tangan dalam bekas air, basah, Nabi sapu muka dia. Sapu ke muka, maka Nabi kata, la ilaha illallah, inna likulli mautin sakarat. Subhanallah, tuan-tuan. Ya. Maksud dia dia kata la ilaha illallah, patutnya kalimat yang terakhir yang sepatut diucap seseorang sebelum dia mengembus nafas yang terakhir. Betul Nabi sebelum baginda wafat dia kata tu. Dia ambil air, masuk dalam tangan air, sapu muka dia. Dia kata la ilaha illallah, inna likulli mautin sakarat. Ketahuilah setiap kematian itu adalah penyiksaan. Setiap mati itu seksa, dan mati itu seksa. Nabi tahu yang dia akan mati. Seksa. Lepas itu, dia ambil, masuk tangan kiri ke dalam bekas, masuk tangan kiri, dia pun angkat,
Dia kata apa? Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Maksud-Allah dia dah mengada Allah dah. Dah mengada Allah dah. Hanya sebab disebut 2 kali fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, mana hampir dengan yang maha tinggi, maha Allah. Tiba-tiba terkulailah tangan baginda. Habis dengan akhir ucapannya la ilaha illallah. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, dalam konteks ini kesimpulan yang kita dapat apa? Pertama sekali Nabi kata inna likulli mautin sakarat. Setiap kematian itu, mati itu seksa. Ulama-ulama dalam mentafsir, mensyarahkan hadis ini, kalau Nabi sendiri nak menghadapi maut itu pun seksa, tambah kita macam mana agak-agak, macam mana kita agak-agak. Maka sebab itulah ulama-ulama kata kita nak menghadapi mati nanti ada kaitan dan hubung kait dengan cara hidup kita. Kalau hidup kita baik, hidup kita sebagai manusia soleh, insya-Allah kematian kita ringan sikitlah azabnya, siksanya. Tapi kalau mati kita tak pernah sembahyang, tak pernah ke masjid, tak pernah sujud sembah Allah, teruk sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Pihak Masjid Jami' Bandar Kuala Lumpur, alhamdulillah setakat ni kita mengamalkan konsep friendly approach dengan menegakkan moto Center of Peace and Unity. Jadi di situ kita menerima dan meraihkan sesiapa saja yang hadir ke masjid, sama ada untuk kunjungan lawatan ataupun untuk membuat aktiviti sosial maupun beribadah. Masjid Jami' sekarang masih lagi dalam fasa pembangunan, sebenarnya belum 100% selesai, dan alhamdulillah kita sudah selesai pembangunan fasa pertama menaik taraf Masjid Jami' Bandar Kuala Lumpur dengan kerjasama dan kelolaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Alhamdulillah apabila selesai semua pembangunan ni, insya-Allah operasi masjid akan berjalan dengan sempurna, insya-Allah. Ya Habibi جل من صلى